Hai semua, Assalamualaikum. Saya Anim Izzati kembali bersama dengan kami di Sembang LZS Destinasi Zakat Anda. Untuk episod terakhir bagi musim ini, kita akan berkongsi bersama dengan anda semua berkaitan dengan rangkuman lebih 1 bilion untuk kutipan dan agihan yang pernah diraih oleh Lembaga Zakat Selangor berserta dengan Hala Tuju Lembaga Zakat Selangor. Menariknya hari ini, kita akan bersama-sama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Sembang LZS Destinasi Zakat Anda. Sembang LZS Destinasi Zakat Anda kali ini episod yang begitu istimewa kerana kita akan berkongsi bersama dengan anda semua berkaitan rangkuman lebih 1 bilion pencapaian kutipan dan agihan yang pernah diraih oleh Lembaga Zakat Selangor, dan pastinya berikutan dengan Hala Tuju Zakat Selangor yang ingin diberikan kefahaman kepada anda semua. Istimewa hari ini kita bersama dengan tetamu yang cukup bermakna buat kami kerana berkesempatan untuk bersama-sama dengan beliau, Encik Muhammad Sabirin Muhammad Sabrini selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat pertama kalinya kita bersua untuk beberapa episod yang lalu. Kesempatan ini juga kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak menerima kunjungan kami. Bila kita nak cerita tentang Hala Tuju dan juga lebih 1 bilion kutipan maupun agihan yang dilakukan ini, pastinya ini merupakan satu pengisian yang baik untuk anda semua. Duit anda yang anda berikan dan juga agihan kepada mereka yang memerlukan. Bagaimana agaknya prestasi yang kita ingin tahu daripada Tuan Sabirin sendiri. Mungkin kita boleh mulakan sejak penubuhan, kalau kita katakan sehingga tahun yang kita berjaya mencecah lebih 1 bilion kutipan maupun agihan tersebut, 25 tahun ya penubuhan Zakat Selangor sendiri, sehingga dapat satu pencapaian yang begitu boleh dikatakan Alhamdulillah lah, kita syukur terhadap agihan maupun kutipan yang kita raih. Jadi bagaimana Tuan mungkin nak kongsi sedikit pencapaian luar biasa itu? Terima kasih Anim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali syukur alhamdulillah ya. Daripada segi prestasi kutipan dan agihan, kita dapat melihat peningkatan saban tahun ya. Daripada sejak penubuhan actually seperti yang Anim maklumkan tadi daripada tahun 1994. Okey. Lembaga Zakat Selangor bermula dengan kutipan sebanyak 16 juta. Dan tahun tersebut juga kita agihkan agihan sebanyak hampir 16 juta juga. So daripada perjalanan the journey of Lembaga Zakat Selangor daripada 1994 sehingga sekarang tahun 2023, dah nak dekat 30 tahun ya. Tahun ni 29 tahun, insya-Allah tahun depan 30 tahun. Insya-Allah. Jadi daripada journey 16 juta ke pencapaian secara khususnya kalau kutipan pada tahun lepas berjumlah 1.07 bilion. Okey, 1.07 untuk kutipan. Untuk agihan sebanyak 1.05 bilion. Kadang tanya juga kenapa kutip 1.07, agih 1.05 kan? Sebenarnya dalam setahun, bulan yang tertinggi untuk kutipan adalah bulan Disember. Dan pada bulan Disember juga yang jumlah kutipan yang tertinggi adalah pada 10 hari terakhir. Okey, faham. Dan pada bulan Disember tu merangkumi lebih daripada hampir 50% kutipan setahun. Jadi bayangkanlah kalau kutipan pada 10 hari terakhir Disember tu dengan yang banyak, jadi kami tak sempat agihkan pada hujung tahun. Itu sebab kutipan 1.07, agihan 1.05 bilion. Walau bagaimanapun daripada segi fatwa hukum, kami kena agihkan dalam tempoh 6 bulan selepas tu. Okey, maknanya 6 bulan sehingga tarikh akhir kutipan tersebut. Betul. Okey, faham. Jadi itu daripada segi kutipan dan agihan ya. Jika orang tanya juga kan, bagaimanakah potensi kutipan dan agihan? Katakan Zakat Selangor dah buat kutipan sebanyak 1.07 bilion. Betul. Jadi dah banyak. Jadi kita bayarlah zakat pada tempat lain dan sebagainya kan. Untuk makluman semua ya. Walaupun kutipan telah mencapai jumlah tersebut, tetapi keperluan agihan di negeri Selangor masih banyak. Jika melihat kepada kajian kami pernah buat kajian bersama Pusat Actuarial Science UiTM pada tahun 2017. 2017 sebelum pandemik. Sebelum pandemik. Pada masa tersebut, keperluan agihan di negeri Selangor, mereka mengatakan bahawa jika kita nak menyantuni keseluruhan asnaf,
Jumlah yang diperlukan adalah 1.01 bilion. Okey. Masa tu 2017. Masa tu 2017. Kini kalau kita katakan tahun lepas 2022 ini pastinya meningkat dengan pandemik dan sebagainya. Jadi pada tahun ni memang sangat meningkatlah. Dan daripada kajian kami sendiri kami secara umum, keperluan agihan untuk disantuni, jika kita nak menyantuni semua keluarga yang berkelayakan di Selangor, secara anggaran kasar lah, jumlah diperlukan adalah lebih kurang dalam 140, agihan perlu diagihkan kepada 147,000 keluarga. Keluarga. Di mana sehingga kini kami telah menyantuni hampir 65,000 keluarga. Jadi ada separuh jalan gol. Lebih daripada separuh sebenarnya kan. Separuh. Untuk kita perlukan sekurang-kurangnya dengan kutipan yang ada pernah mencapai tahap maksimum itu, dia perlu digandakan kalau nak menyantuni keseluruhan asnaf yang ada di Selangor sahaja. Kita spesifikkan di kawasan. Pastinya lokaliti Selangor itu juga menyumbang kepada jumlah yang tertinggi nak dibandingkan dengan lokaliti yang lain. Dan kalau kita cakap tentang pencapaian lebih 1 bilion ini, apakah faktor yang mendorong sehingga pencapaian ini dapat dilakukan? Baik. Okay. Terima kasih Nem. Izinkan saya kongsi potensi dulu kutipan Tadi saya kongsikan potensi agihan. Ini potensi kutipan. Jika kita lihat seperti yang dimaklumkan tadi, prestasi pencapaian 1.07 bilion. Jadi sebenarnya potensi pengeluaran zakat di Selangor sebenarnya ramai lagi. Jika kita lihat daripada benchmark 3.6 juta penduduk Selangor, dan yang Muslim dan sebagainya, kita tolak asnaf, tolak B40 dan sebagainya, itu antara kaedah kiraan kami lah. Terdapat dalam lingkungan lebih 1.47 juta pengeluaran zakat lagi yang layak untuk mengeluarkan zakat. Di mana sekarang ni dalam rekod kami cuma ada dalam hampir 400,000 saja pengeluaran zakat. Itu dapat mencapai lebih 1 bilion untuk 400,000. Okey. Pernah tak kita dalam sejarah mencapai sehingga 1.47 juta mereka yang layak untuk membayar? Setiap tahun seperti peningkatan kutipan, juga berlaku peningkatan pengeluaran zakat, tapi belum sampai lagi 1.47 bilion lagi lah. 47 juta. Kenapa agaknya Tuan yang kita tidak dapat meraih seluruh yang layak membayar zakat ini menunaikan? Dia sebenarnya banyak faktor lah. Yang khususnya faktor kesedaran dan pendidikan. Jadi itulah antara tanggungjawab kami lah, menyebarluaskan dakwah, meningkatkan pemasaran, sama ada daripada segi Islamic teaching ataupun komersial. Jadi kami kena gunakan pelbagai kaedah untuk memastikan dakwah itu sampai. Ya, betul. Dan antara kaedah untuk menyebarluaskan dakwah ni sebenarnya ialah di zakat ni bukan enforcement. Tak ada penguatkuasaan. Jadi kami kena dakwah, kena rujuk dan supaya terbuka hati untuk bayar. Dan jika kita lihat daripada zaman dulu, seperti kita maklumkan daripada tahun 94 dulu, kaedah dakwah tu sangat manual. Turun ke premis, ketuk pintu, rumah ke rumah. Saya pun pernah buat pada tahun 2008. Masa tu sosial media pun belum lagi aktif masa tu. Kena kejar anjing semua, nak hantar flyers dekat masjid, banyak itu manual. Dan alhamdulillah kita as trend goes by, kami telah juga menceburkan melihat peluang-peluang melalui social media. Dan itu antara media-media elektronik lah. Itu antara yang kami dapat sebarluaskan maklumat dengan cepat, mudah dan boleh kata quite murah lah. Dan melihat kepada situasi kita melalui fasa pandemik tersebut tidak mematahkan semangat mereka kan, malah kesedaran itu dapat ditingkatkan dalam kalangan mereka untuk membayar, dan juga inisiatif platform digital ini diperkenalkan kepada mereka pada saat yang begitu baik sekali kan. Jadi mereka memanfaatkan sebaiknya, lebih mudah dan ialah pastinya memudahkan cara pembayaran zakat anda. Tidak perlu lagi pergi ke kaunter. Cara klasik itu tidak menjadi antara salah satu sahaja pilihan kan, ada lagi pilihan-pilihan lain. Bagaimana mungkin Tuan nak kongsikan bersama dengan kami kutipan dan juga agihan ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memerlukan, Tuan? Sebelum tu bila Anim kata pasal pandemik tadi kan, masa pandemik tu sebenarnya pihak Lembaga Zakat Selangor dan institusi zakat lain pun sebenarnya kami menjangkakan penurunan kutipan betul. Sebab masa tu kita expect orang dah kena berhenti kerja dan sebagainya. Betul. Tetapi sebaliknya, pada tahun pandemik
dan tahun-tahun selepas pandemik, kutipan tetap meningkat. Dan untuk makluman pada tahun 2020, antara kutipan yang tertinggi di sepanjang tahun. Sepanjang tahun operasi kami. Melebihi 80 juta peningkatan pada tahun tersebut. So, alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia akan ada menjadi kebaikan di sebalik bencana tersebut. Betul. Dan jika lihat manfaat kepada agihan, kita lihat banyak manfaat pada agihan. Antaranya, bagaimana kami mengagihkan agihan tersebut. Tu ramai orang tanya. Kami agihkan agihan tersebut. First kali, yang penting adalah program menjejak mereka. Itu paling penting. Ada setengah pandangan mengatakan kami tunggu di kaunter saja. Sebenarnya tidak. Proses jejak asnaf ni kami lakukan sepanjang tahun. Antara kaedahnya, yang pertama sekali, staf LZS sendiri sama kami pergi mencari keluar. Kami juga antara tim yang mengikut beberapa rumah, kadang-kadang sampai ke perkampungan orang asli kan. Kita memang pergi ke dalam kawasan, dapat sahaja laporan ataupun aduan tuan akan pergi sampai ke rumah, kerana ada yang ialah OKU yang tidak mampu untuk pergi ke kaunter dan sebagainya. Tak OKU pun kadang ada yang segan. Jadi kami pergi. Masih ada lagi yang segan. Ada yang segan nak datang. Tapi tak apalah, kami pergi mencari. Itu daripada staf LZS. Segenap pelusuk di daerah Selangor. Tapi staf LZS pun, kemampuan kami ada 650 warga kerja saja. Nak mencari dalam lebih daripada 3.6 juta penduduk Islam di Selangor. Jadi, kami tidak terhenti di situ. Kami mencari rakan-rakan lagi yang boleh bantu. Antaranya, kami telah membuat kolaborasi dan melantik penolong amil karya, iaitu rusuta-rusuta di masjid-masjid, surau-surau setiap daerah. Kami lantik lebih daripada 2,000 individu penolong amil karya. Mereka ni tugasnya sama macam kami, mencari, membanci dan mencadangkan kepada kami. Itu antara tugasan mereka. Dan antara kaedah lain ialah datang ke cawangan. Kami ada 18 cawangan. Itu antara kaedah mencari, menjejak, termasuk aduan atau maklum balas masyarakat lah. Dan selain daripada itu, ada orang tanya juga, macam mana kami agihkan lagi kan? Yalah. Selain daripada mencari, konsep agihan kami adalah mengagihkan kepada 8 asnaf di negeri. Kategori asnaf. Kadang dia tanya juga, kalau nak bagi pada kategori OKU boleh ke? Kan? Atau nak bagi pada kategori ibu tunggal dan sebagainya. Ibu tunggal dan OKU sebenarnya tak termasuk dalam kategori asnaf, 8 asnaf tu. Kategori 8 asnaf tu antaranya fakir, miskin, mualaf, amil, garimin dan sebagainya. 4 yang tadi saya sebut yang paling utama, kena santu, fakir, miskin, mualaf. Kalau ibu tunggal tu termasuk di bawah kategori fakir atau miskin, kita bantu. Termasuk okey jugalah. Itu kategori yang kami kena ikut sebelum buat agihan. Betul. Ini kita cerita tentang hukum. Kita cerita tentang apa yang perlu kita tunaikan melalui kewajipan. Bukan sembarangan agihan yang boleh dilaksanakan. Mengikut nampak macam mungkin ada yang susah saja, kita terus bantu dan sebagainya. Okey, untuk yang terakhir, soalan kita bagi minit sekarang ini, bagaimana tuan nak kongsikan hubung kait antara prestasi kutipan itu sendiri dengan apa yang kita raih sekarang ni kan? Mungkin tuan, adakah ianya dapat mengurangkan kadar golongan asnaf di Selangor sendiri dengan kutipan yang pernah mencecah lebih 1 bilion ini, ataupun bagaimana? Kalau nak lihat hubung kait kutipan dengan agihan ni kan, boleh kata ya ataupun tidak. Agihan kita nak agihkan kena pandukan pada jumlah kutip dan sebagainya. Dan bila jumlah kutipan tu sekian-sekian, kalau lebih, kita boleh agihkan mengikut portfolio 8 asnaf tadi. Kan, dan mengikut priority. Kalau kurang, tak cukup, kita kena ikut kaedah lagi satu, dia panggil maqasid syariah, priority. Dia ada 3, daruriyat, hajiat dan tasyiat. Maknanya mengikut keutamaan. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, daruriyat ni kena bagi. Kalau tak bagi, mereka tak boleh meneruskan kelangsungan hidup. Contoh, makan, minum, tempat tinggal. Asas. Hajiat ni, dia kalau kita tak bagi, boleh hidup, tapi susah nak hidup. Contoh, dia dah ada rumah tapi bumbung bocor. Tak betul kan boleh hidup, tapi dia susah. Yang last sekali adalah value added punya, pendidikan dan sebagainya. So, kalau kutipan tersebut tidak mencukupi untuk keseluruhan, kami akan dulukan bagian darurat, makan minum dulu. Sebab kadang-kadang
ada permohonan-permohonan untuk bantuan-bantuan yang value added lah sekalian, kami kena tangguhkan dulu. Prioritas yang itu. Itu daripada segi konsep bantuan. Dan kalau kata tadi kutipan kait dengan agihan, itu daripada segi ya dan ketidaknya, walau macam mana pun agihan diberikan untuk mengeluarkan zakat tu sebenarnya tanggungjawab yang wajib. Betul. Ada asnaf tak ada, you kena keluarkan juga. So yang cabarannya sekarang kita adalah ayat di Marga Zakat Selangor, selain daripada tunaikan zakat adalah sempurnakan zakat. Tunaikan zakat, ada yang berpandangan zakat fitrah dah mencukupi. Tapi tak, zakat fitrah hanyalah zakat pada bulan puasa. Zakat-zakat lain ada macam potongan gaji, macam kalau Anem ada job kan, pendapatan one off. Kalau macam orang lain yang bekerja bukan gaji, every month dia kena potong. Itu baru gaji. Anda tahu kalau Anem ada emas ke, saving ke dan sebagainya, itu bukan zakat. So, tapi sebab tu menggunakan tagline sempurnakan zakat tu kan. Jangan ingat antara, yelah kita selalu ingat raya je, nak raya bayar zakat, nak raya bayar zakat kan. Yang lain-lain kadang-kadang itulah kewajipan dan juga inisiatif daripada pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri mengingatkan. Kan kempen ni bukan kita lakukan bulan 12 saja kan. Setiap bulan kita lakukan kerana mengingatkan mereka untuk menyempurnakan zakat. And then just to add Anem kan kata kutipan banyak kan, macam soalan awal tadi kan, tapi masih ada lagi orang miskin, masih lagi orang ada keperluan kan. So kenapa tak 1.07 bilion ni masih lagi ada orang miskin kan? Sebab miskin ni dia boleh datang pelbagai bentuk. Satu, miskin tegar. Miskin tegar ni sama ada memang dia bedridden, orang tua tak boleh bangun, kita kena bantu je. Dan ada juga sebahagian keluarga ni bukan dia malas. Tapi memang mewarisi kemiskinan. Dia punya pendapatan memang itu je. Contoh ni contoh kalau contoh nelayan. Dia bukan keluar tengah hari, dia keluar pagi. Keluar pagi kan. Subuh keluar, petang balik. Malam mungkin dia buat kerja jahit jala ke, atau ada juga dalam rekod kami yang berniaga buat burger malam. Tetapi pendapatan dia setakat tu lah. Kan kalau nelayan banyak tu dan itu je, tapi anak mungkin ramai. Jadi dia bukan malas. Jadi di situlah Lembaga Zakat Selangor menampung keperluan mereka kat situ. So itu miskin tegar. Lepas tu ada miskin sementara, atau miskin kadang miskin segera atau instant. Ini berlaku kita tak jangka. Hari ini keluarga A okey. Besok contoh mungkin ketua keluarga yang mungkin hilang pekerjaan, pendapatan, ada kemungkinan juga hilang beliau. Contoh jika balik ada kemalangan dan sebagainya, mungkin tinggal isteri dan anak-anak saja. Besoknya dah jadi kategori asnaf miskin segera atau instant. Kita tak boleh expect. Itu sebab everyday mungkin akan ada. Dan juga ada yang seasonal, bermusim. Yang itu kita bagi biasa bantuan one off lah. Contoh macam hari biasa ni keluarga tersebut bolehlah menampung keperluan mereka. Tapi hujung tahun contoh nak buka sekolah, keperluan lebih pada masa tu. Anak 4, nak beli baju sekolah, yuran dan sebagainya. Jadi itu adalah miskin sementara. Kita bantu one off pada masa tersebut dan juga pada masa bencana contoh. Kita bantu. So keperluan tu memang akan ada. Itu baru bantuan yang mesti. Belum bantuan untuk pembangunan. Anak nak belajar, kita hantar pergi ke universiti, sekolah dan sebagainya. Usahawan dan sebagainya. Itu kategori keperluan bantuan peringkat lain. Masih lagi bersama
dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Dan untuk kali ini, di awal tadi kita dah kongsikan bagaimana agaknya rangkuman secara keseluruhannya pencapaian lebih 1 bilion untuk kutipan dan juga agihan dari Lembaga Zakat Selangor. Kali ini kita nak lebih precise, lebih kecilkan skop kita kepada hala tuju Lembaga Zakat Selangor. Ini sangat penting juga untuk anda semua penonton kerana anda merupakan antara pembayar zakat, anda mahukan kepercayaan. Jadi setiap organisasi perlu ada hala tuju yang kuat untuk memberi kepercayaan kepada mereka yang akan melabur. Seperti anda, bukan sahaja melabur tetapi melakukan tuntutan pembayaran zakat anda ke mana agaknya kutipan tersebut akan diagihkan. Hala tuju Lembaga Zakat Selangor masih lagi bersama dengan saya di sebelah ini, Encik Muhammad Muhammad Sarbini selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Baik Tuan, kali ini kita akan ceritakan tentang Institut Zakat itu sendiri, hala tuju Lembaga Zakat Selangor. Apa yang kita inginkan pastinya untuk menyantuni keseluruhan asnaf. Apa yang kita perlukan adalah peningkatan dari sudut kutipan. Jadi saban tahun pasti ada perancangan tersendiri sesebuah institut itu untuk meningkatkan penambahan jumlah kutipan tersebut. Jadi bagaimana Tuan nak kongsikan terhadap situasi itu? Okey, terima kasih Neme. Bagi memastikan kutipan ni atau dakwah untuk mengeluarkan zakat ni berterusan, pihak Lembaga Zakat Selangor akan sentiasa melihat kaedah-kaedah yang dapat meningkatkan capaian. Mula sekali kita kena tingkatkan capaian kepada masyarakat lah. Ada yang kata akses kita terhadap masyarakat. Meluaskan. Kadang ada kata tak terima maklumat. Kadang ada tak nampak annual report kami. Pada annual report kami setiap tahun laporan prestasi akan kami keluarkan ya. Dan selain daripada itu, kita akan terus melihat kepada platform-platform yang lebih berkesan. Setiap masa, setiap zaman dia akan ada platform baru. Jadi Lembaga Zakat Selangor kena mengikuti perkembangan tersebutlah. Nanti saya maklumkan tadi awal-awal tu kami buat flyer dan sebagainya. Sekarang all the social media kami kena ikut bagi memastikan semua kategori masyarakat kita telah cover lah. Betul, betul. Dan bila Anda mengatakan di masa hadapan, bila masa hadapan kita melihat kepada generasi masa depan, kan generasi lepas kita lah kan. So basically kita nak menerapkan budaya zakat ni di masyarakat akan datang. Selain bermasyarakat sekarang, masyarakat sekarang dia lebih kepada ilmu, awareness. Masyarakat kanak-kanak atau generasi yang kedua ni, milenial kan, ke atas ini, kita nak menerapkan dia selain daripada ilmu adalah menjadikan budaya. Contoh kan, masa bulan puasa, kita hari biasa ni kalau tak sarapan pagi memang yalah tak boleh buat kerja lah kan. Contoh, ni kan tengah hari. Bila bulan puasa automatically untuk sebulan tu kita dah tak payah suruh pun dah boleh. Kan? Dan sebagainya. Itu culture. Sampai bulan 4 nak puasa, automatically mindset dengan body chemistry dah set. Itu culture. Jadi kita nak terapkan dekat dalam generasi yang kedua. Bila dia tahu mengenai tanggungjawab zakat ni pun sama dalam hukum Islam. 5. Dia bukan yang ke-7 ke 8, dia 5 yang wajib. Jadi ada berucap sampai mengenai haji, dia pun antaranya. Jadi nak datangkan budaya supaya dia bila dapat duit lebihan terus kena tunaikan ni lah. Macam solat, masuk azan dia kena cari tempat nak sembahyang dan sebagainya. Tapi zakat ni belum lagi. Ada yang saya maklumkan tadi fitrah aja kan. Ada potongan gaji pun itu aja. Ada yang potongan gaji bayar, alhamdulillah. Daripada mula bekerja dia bayar potongan RM10 minimum kan. Gaji masa tu taklah besar kan. Tapi sampai nak pencen pun itu juga. Itu maknanya fahaman dan juga konsep sebenar itu tidak diambil penting lah kan. Jadi itulah tanggungjawab setiap daripada kita untuk menyampaikan. Mereka yang tahu mungkin dapat membudayakan perkara ini, tapi mereka yang tidak tahu ini kan, mereka yang mungkin kurang cakna ataupun yalah kadang-kadang bila tak sampai, tak menjentik hati seseorang itu nak menjentik hati seseorang itu yang memahami dalam rezeki dia sebenarnya bukan 100% rezeki kita kan. Kita perlu memberikan kepada yang lain.
lain. Kami nak menciptakan budaya supaya lepas ni selain daripada kami nak mereka mencari tempat mengurangkan tanggungjawab zakat. Contoh macam kalau kita nak mengerjakan solat, kita cek masjid, kan, dan sebagainya. Diorang akan mencari apa-apa platform, tapi ini sebenarnya lagi mudah. Dan plus Betul. jari saja. Semua di ujung jari sekarang ni kan. Kita pun pernah kongsikan sebenarnya bagaimana nak memudahkan anda, macam-macam kaedah yang dikeluarkan selaku inisiatif daripada pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri untuk memberikan kemudahan kepada anda semua. Dan kita bercakap tentang tahun hadapan, kita tahu perkabaran tentang recession ekonomi yang lebih mencabar yang kita akan hadapi pada musim akan datang tahun hadapan. Untuk kita lebih spesifikkan, bagaimana adakah ianya akan terganggu dalam faktor-faktor pencapaian yang ingin diraih oleh pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri, dan juga golongan asnaf ni dikatakan akan meningkat, bagaimana? Kami memang sentiasa melakukan review dan melihat sejauh mana kompetensi daripada segi dalaman Lembaga Zakat Selangor, daripada segi manpower, sistem, proses dan sebagainya, melihat bagaimana untuk menangani keadaan masa hadapan ekonomi, dan mungkin bilangan pengeluar zakat yang bertambah dan bilangan penerima zakat pun akan tambah. Itu daripada segi dalaman lah. Kami akan sentiasa review. Kalau kurang, kami akan update. Daripada segi peningkatan permohonan zakat, ya, kami memang menjangkakan akan meningkat lah. Tapi kami dah bersedia. Kami dah ada, seperti saya maklumkan tadi, kaedah-kaedah dan ataupun formula tadi. Satu, kena dulukan 4 kategori asnaf yang terutama: fakir, miskin, mualaf dan amil. Dan yang kemudian tu kalau ada lebihan, kita boleh salurkan, tapi dengan mungkin jumlah lebih kurang. Yang penting fakir, miskin, makan, minum, kelangsungan tu semua kena dahulukan. Secondly, on the priority. Kalau terkesan disebabkan ekonomi masa depan, kita mengikut prioriti tadilah, maqasid syariah, daruriat, hajiat, tasiat, mana diperlukan untuk kelangsungan dulu. Okey, selain daripada itu kita cerita tentang agihan kan. Kita nak juga fokuskan terhadap kutipan, nak mengukuhkan yang pembayar yang lalu masih kekal membayar mengikut kepada jumlah yang diperlukan, dan juga mereka yang mungkin kita nak kembalikan pembayaran zakat ke negeri Selangor. Ada yang mungkin menetap dan sebagainya kan, asal Selangor tetapi membayar di tempat lain dengan alasan, ada juga kita dengarkan kan, saya dah bayar zakat dah tapi bayar di negeri lain dan sebagainya. Kita bukannya nak isu kenegerian, tetapi kita nak mengembalikan apa yang perlu diberikan hak semula terhadap lokaliti tersebut. Bagaimana agaknya usaha-usaha untuk memastikan masih lagi kukuh untuk kutipan pembayar ini? Sebenarnya usaha mendakwah, mendidik dan menyampaikan maklumat sebenarnya dia tak terhenti. Dia berterusan dengan apa juga platform. Seperti saya maklumkan tadi, kalau manual, kami akan sepanjang tahun pergi ke syarikat-syarikat baru, pergi ke tempat-tempat baru, mencari pengeluar zakat yang baru belum. Dan kita tak lupa dengan yang sudah atau sedang. Jadi komunikasi itu berlaku secara berterusan. Jadi kita taklah jumpa setahun sekali je, bulan puasa je ke atau hujung tahun kan, closing. Kita akan jumpa berterusan, di mana maklumat-maklumat kita sampaikan. Even SMS untuk hari jadi pun kita bagi tahu supaya diingatkan. Itu sebenarnya bukan nak bagi tahu bayarlah zakat kan, bagi tahu lembaga zakat masih ada di sini. Itu antara kaedah-kaedahnya. Jadi itulah maklumat-maklumat, kaedah-kaedah dan kempen-kempen kita adakan berterusan sepanjang tahun, termasuk musim sunyi dan musim puncak. Musim puncak ni bulan Ramadan dan bulan Disember. Jadi dan selain daripada itu, kami akan berusaha dan terus berusaha untuk memastikan yang pentingnya peningkatan kepercayaan. Itu sebabnya kami cuba sedaya upaya untuk berkongsi, meningkatkan transparansi aktiviti dan juga maklumat-maklumat Lembaga Zakat Selangor. Jadi tak ada masalah kalau nak bertanya, kalau nak tahu berapa jumlah semasa, boleh je terus bertanya. Okey, dan kita nak juga kongsikan perancangan
pada musim hadapan, mengambil situasi di mana beberapa keadaan bencana alam besar pernah berlaku, pernah melanda negara seperti banjir, yang kita tahu pihak Lembaga Zakat Selangor juga mempunyai kaedah dan juga pendekatan contribution tertentu terhadap situasi bencana tersebut. Bagaimana untuk kita bersiap sedia dalam keadaan yang kesiapsiagaan yang baik untuk menyantuni situasi seperti ini dari pihak Tuan sendiri? Untuk makluman Anim dan semua pendengar, sebenarnya kami mengambil iktibar daripada banjir besar tahun 2021 Tuan Hari, ya. Dan walaupun sebelum ni kami ada membuat peruntukan untuk bencana, tapi ialah sebelum ni mana aspek Selangor banjir besarnya tu kan. Kawasan yang tak pernah banjir, dilanda banjir teruk. Tapi since then kami telah memperuntukkan jumlah yang lebih besar untuk menghadapi musim banjir ni, ya. Dan sekadar perkongsian, bagi tahun 2021 Lembaga Zakat Selangor telah mengagihkan sejumlah 37 juta bagi membantu mangsa-mangsa banjir pada tahun tersebut, dan dimanfaatkan oleh 47,000 penerima. Tapi penerima dia terdiri daripada semua golongan individu dan termasuk institusi. Ya. Kalau yang terkesan akibat banjir bukan berada dalam kategori asnaf pun. Ya. Betul? Ya, betul. Dan untuk penerima pada masa tersebut, dia kalau nak kirakan sebenarnya dia berlaku pra, semasa dan post selepas. Pra tu kita bagi bantuan biasalah kepada PPS, Pusat Pembinaan Sementara. Dan masa banjir tu kami ada buka bantuan RM500 kepada semua mangsa banjir yang terlibat. Sama ada kategori asnaf, termasuk kategori fakir miskin lah, ataupun kategori bukan asnaf pada masa tersebut, kita masukkan bawah kategori fisabilillah ataupun gharimin. Sebab kami faham masa tersebut banjir ni dia tak kira fakir miskin je. Betul. Kawasan-kawasan tertentu kalau dah dikata dia memang habis semua kan. Betul. Yang selepas pula pembaikan. Selepas banjir yang tadi masa banjir kan. Habis masa kata habis semua banjir, dia tak, yang selamat masa banjir aircon. Betul, yang atas je lah. Jadi masa tu kita bagi 500 untuk semasa banjir. Dan selepas banjir kami pun ada bagi bantuan itu baru mengikut kategori. Contoh yang fakir miskin, kategori asal kami bagi dalam 2,000. Kategori yang bukan fakir miskin kita bagi 1,000. Jadi kami pun bagi mengikut peruntukan masa tersebut lah. Jadi itu untuk individu. Dan kami juga faham untuk kelangsungan selain daripada individu, kelangsungan institusi pun perlu. Contoh yang terkesan ada masjid, surau, institusi pendidikan dan sebagainya. Kami bantu tidak kurang daripada 400 institusi untuk bantuan selepas banjir. Maknanya kaedah ini jugalah yang akan dilakukan jika nauzubillah kan kita tak mahu, tapi jika situasi bencana alam ini berlaku, maknanya inilah pendekatan yang diperkenalkan oleh inilah pendekatan dia. Dan dengan peruntukan yang telah diluluskan oleh bahagian syariah lah, insya-Allah kami akan bantu untuk bencana bukan sekadar fakir dan miskin. Yang bukan fakir miskin pun jika terkesan, insya-Allah kami akan bantu mengikut peruntukan yang ada. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak sebenarnya panjang perbualan kita berkaitan dengan rangkuman 1 bilion ataupun lebih 1 bilion kutipan dan agihan yang pernah dicapai, dan juga hala tuju Lembaga Zakat Selangor sendiri. Sekali lagi Encik Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor bersama dengan kita sepanjang siaran di Sembang LZS ini. Terima kasih Tuan. InsyaAllah ada jodoh lagi kita ketemu untuk episod yang lain. Tapi untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa setia bersama dengan kami sepanjang musim untuk Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kita mengundurkan diri, melabuhkan tirai untuk episod kali ini, tetapi insya-Allah kita bertemu lagi di musim akan datang. Pelbagai informasi yang ingin kita kongsikan, updates berkaitan dengan Zakat Selangor sendiri. Sambil-sambil tu jangan lupa untuk layari kami di www.zakatselangor.com.my. Tunaikan zakat anda, sempurnakan zakat anda. Kita bertemu lagi di lain musim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jaga diri.